بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Rabu bersamaan dengan 1 Syaban 1444 Hijri dan bersamaan 22 Februari 2023. Tanyalah Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini di kaca TV anda. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita membicarakan satu topik yang cukup penting, iaitu dalam bab ibadah, iaitu kehidupan suatu ibadah. Sebagaimana biasa, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, kita bawakan ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas sedia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik, kita kembali bersiaran untuk topik kita hari ini Ustaz, kehidupan suatu ibadah, dan kita mengalung-alungkan kepada sahabat penonton Fadhil Ustaz untuk menghubungi di talian yang tertera di kaca TV anda untuk menghantarkan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini. Hubungi kami menerusi talian yang tertera, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan sudah tak sudah Fadhil Ustaz, kita telah pun para penonton memasuki awal ataupun 1 Syaban pada pagi ini, dan kurang lebih 30 hari sahaja lagi kita akan menuju ke 1 bulan yang disebutkan sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Rahmah, dan banyak lagi nama yang disandarkan kepada Syahrul Ramadan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, wa ballighna Ramadan, disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak insya-Allah. Baik Fadhil Ustaz, untuk mukadimah ataupun permulaan topik kita, gambaran awal berkenaan dengan ibadah, kehidupan suatu ibadah. Fadhil mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Dai Anas dan seluruh kru di studio TV3 dalam rancangan Tanyalah Ustaz yang digemari ramai masyarakat kita, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat, saudara-saudari, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita hadirat Allah tuan-tuan. Allah panjangkan umur kita. Pada hari ini kita berada pada hari bulan 1 hari bulan Syaban 1440 Hijri. Dipanjangkan umur, mudah-mudahan umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maka sesungguhnya umur itu adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah amalan, dan amalan itulah yang kita nak bawa nantinya ke akhirat nanti sebagai suatu bekalan dan menjadi sekaligus kunci untuk kita membuka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi kalau kita rasai pada hari ini masa berlalu begitu pantas, begitu cepat tuan-tuan. Pejam celik dah bulan Syaban. Tu kalau pejam celik, kalau pejam celik, pejam tak celik, itu meninggal namanya, ya. Jadi renung-renungkan pada diri kita, muhasabah. Ya, apa kita punya persiapan, apa kita punya persediaan, apa kita punya preparation. So kita ni ada kehidupan. Apabila Allah ciptakan manusia itu daripada
Yang pertamanya daripada Adam, Adam daripada tanah. Kemudian manusia yang lainnya mengikuti yang dilahirkan oleh Allah daripada nutfah, daripada mimma immahin, daripada air mani yang hina. Kemudian bila mana kita semakin membesar, maka kita ada satu tanggungjawab. Kita sudah mukallaf, ditaklifkan, dipertanggungjawabkan untuk kita melakukan sesuatu, iaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sangatlah tuan-tuan. Pada pagi ini, pada hari ini, pada 1 hari bulan Syakban, kita nak berkongsi, nak meninjau apa yang disebut sebagai kehidupan itu adalah suatu ibadah. Saya ulang balik, kehidupan itu adalah suatu ibadah. So, bagaimana kita nak melaksanakan, bagaimana kita nak memahami bahawa hidup ini adakah hidup yang Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu, kata Allah, mengira-ngira ataupun merasai ataupun menyangka hidup kamu ini abatha? Apa maksud abatha? Rasa main-main. Seumpama Ustaz dan Anas tidak ada tujuan, tidak ada matlamat kehidupan. Apa maqasid, tujuan hidup kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tanya kita, adakah aku jadikan kamu dalam keadaan abasa, nak main-main semata-mata? Maka Allah lanjutkan, wa annahum ilaina turja'un, sesungguhnya kamu akan dikembalikan kepada aku, kata Allah. Bila Allah sebut kamu akan kembali kepada aku ni, kita terus melihat bagaimana kita besok di akhirat, kalau sekiranya tidak ada apa sesuatu yang disebut sebagai bekalan, hidup kamu di dunia tadi semata-mata kamu seronok-seronok, suka-suka, suka-suki, dan macam-macam lagi lah bahasa saya hari ini. Daripada remaja hidup sehingga dewasa, kemudian dewasa matang, tua dan tua lanjut. Tidak difikirkan apa tujuan aku dihidupkan oleh Allah. Terdahulunya, kita dah tak boleh tuan-tuan balik ke asal hidup dunia. Dunia ni hidup sekali. Maka kerana itu kita nak melihat bagaimana yang dikatakan hidup itu adalah sebuah ataupun adalah suatu kehidupan. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah yang selalu khatib imam pada hari Jumaat membaca surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kata Allah. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, illa liya'budun, melainkan mereka hendaklah mengabdikan, menyembah, mematuhi, menundukkan diri, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para alim ulama menyatakan, Ustaz, apa maksud yang dikatakan ibadah daripada kalimah ain ba dal, abid. Apa maksud abid? Iaitu kita menjadi hamba kepada Khalik, iaitu Tuhan yang menciptakan insan, makhluk manusia. Maka lawan abid, Ustaz, adalah Rabb. Ra dengan ba. Rabb maksudnya Tuhan. Jadi kita ni hamba. Hendaklah kita sentiasa berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang dimaksudkan tadi, menghidupkan amalan-amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya di dalam Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak bukan hanya manusia, tetapi juga tuan-tuan, jin pun Allah perintahkan supaya menghambakan diri kepada Allah, mematuhi segala apa yang Allah perintah yang dinamakan sebagai syariat. Ma syara'allahu lil muslimin min ahkami dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, diperaturkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah sebagai suatu undang-undang, maka hendaklah kamu laksanakan untuk pentadbiran agama kamu, untuk dunia kamu dan juga untuk akhirat kamu. Ini kita nak faham betul-betul. Bila mana kita dihidupkan, rupanya
bukan kita kata FOC Ustaz FOC ni kita kata free of charge. Bukan kita kata tak ada apa-apa tujuan. Macam debu melayang terbangkan oleh angin. Oh bukan. Bila mana kita hidup, once kita diperintahkan oleh Allah, hendaklah kamu tadi sembah pada aku, mentaati, menyerah diri kepada aku. Jadi perkara yang Allah suruh ni satu benda yang tak boleh tidak. Kerana apa? Ia adalah suatu lambang, simbol kepribadian dan juga keimanan diri seseorang yang dinamakan tadi adalah ibadah. Jadi kita faham, bila mana wujudnya manusia, bila mana kita hidup, maka lambang kehidupan yang sebenarnya di sisi Allah ialah dari sudut amalan kita, amalan yang soleh. Saya teringat apa kata Sayyidina Osman Ibn Affan Ustaz, selaku menantu Rasulullah SAW, orang yang hebat, kaya dan sebagainya. Kata Sayyidina Osman Ibn Affan, tuan-tuan, kita mendambakan kehidupan yang senang Ustaz. Kita mendambakan kehidupan yang menyeronokkan, yang membahagiakan. Tetapi kata Sayyidina Osman Ibn Affan, bukan dilihat kepada gahnya, tersergam rumah yang indah yang besar, bukan dilihat kepada kedudukan pangkatnya, pengaruhnya, bukan dilihat kepada kemewahan kekayaannya, tetapi kata Sayyidina Osman Ibn Affan yang cukup deep, kita kata menyentuh hati, yang dilihat kebahagiaannya itu apabila kamu adanya amalan soleh dan kamu sentiasa menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jiwa kamu akan tenang, kata Sayyidina Osman Ibn Affan. Lalu kita mengambil suatu keadaan, marilah kita hidup ni mengikuti package Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil package Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Hidup kita lihat bukan hanya akhirat, insya-Allah dunia dan akhirat kedua-duanya kita beroleh keuntungan profit yang cukup hebat. Kita akan menjadi insan yang kamil, yang sempurna nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti bahagia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Secara khulasahnya ataupun ringkasannya untuk permulaan tadi, hidup perlu ada visi dan misi. Tahu ke mana hala tuju kita, iaitu negeri akhirat Ustaz, kampung abadi kita. Baik Ustaz, kita ada soalan yang pertama yang boleh kita raikan di Facebook. Ada sahabat kita bertanya untuk soalan yang pertama pada pagi ini. Laila Dila Rosa bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah perkahwinan juga merupakan satu ibadah yang paling lama dalam kehidupan selama mana diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah lagi mengikuti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan? Mohon Ustaz kongsikan ilmunya. Baik, terima kasih Lai Anas dan juga kepada saudara Laila di Dila Rosa yang bertanya tentang apakah perkahwinan itu sebagai suatu ibadah ataupun kita katakan sebagai suatu package yang saya sebutkan tadi, package daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita merujuk kepada surah Ar-Rum ayat yang ke-21, kepada yang bertanya tadi, bila Allah menyatakan wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini package Allah ni. Ya. Bila disebutkan tadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah kata daripada kalangan kamu, kami jadikan manusia itu berpasang-pasangan. Ada lelaki Ustaz, ada perempuan. Yalah, khunsa tu kita kata lain lah, tak apalah. Jadinya bila mana Allah jadikan pasang-pasangan ni untuk apa? Maka untuk mereka litaskunu ilaiha. Ulama mufassir menyebut litaskunu ilaiha ni sakinah. Bila kita berkahwin, kita akan datang suatu rasa ketenangan Ustaz. Ustaz kahwin dah? Alhamdulillah. Jadi bila mana kahwin ni tuan-tuan, ya, banyak kita katakan kelapangan. Kita katakan banyak kita rasakan suatu benda yang kita tak nampak sebelum kita kahwin. Maknanya waktu bujang lain. Bila dah kahwin Ustaz, rasa lain Ustaz, ya. Betul. Orang jaga kita Ustaz. Kemudian bila kita sakit, ada orang jaga. Bila nak makan, ada isteri dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak di sini, pada yang bertanya tadi, perkahwinan ni suatu perkara yang dituntut oleh syariat. Bahkan Nabi kata an-nikah sunnati.
Falaisa min, apa dia Nabi kata, bagi orang yang bernikah itu dia ikut sunnah aku. Kemudian bagi siapa yang tidak bernikah, falaisa minni, orang itu tidak daripada kalangan umat aku Rasulullah. Jadi amat dituntut, cuma ada pembahagianlah. Hukum wajib kahwin, hukum makruh, ada yang sunat dan sebagainya. Apapun kita nampak asasnya kahwin itu adalah suatu tuntutan dalam syariat. Ya. Kerana itu sebab ada ilmu fiqh munakahat. Jadi bila kita lihat di sini, kahwin itu apakah ianya suatu ibadah? Jawapannya sangat tepat, dan sesungguhnya perkahwinan itu adalah suatu pahala, Ustaz. Rezeki. Kenapa lagi? Kerana daripada perkahwinan akan adanya zuriat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zuriat pula melahirkan anak yang saleh, anak yang salihah. Allahu akbar. Sebab itu Nabi kata, sehingga pada sahabat Nabi kata, sehingga Nabi kata, kamu bukan setakat tasbih, kamu tahmin, kamu takbir, kamu tahlil, kamu dikira sebagai sedekah, kamu dapat pahala. Sehingga Nabi kata, kamu memasukkan kemaluan dalam faraj, iaitu bagi lelaki dan wanita yang sudah ada ikatan nikah perkahwinan, kamu akan mendapat pahala sedekah. Sahabat kata, sampai begitu ya Rasulullah? Naam, Nabi kata, ya Ustaz, sesungguhnya orang yang berkahwin, dia bersama dengan isteri dia, bersetubuh dengan isteri yang sah, maka pahala. Kerana itulah, ya, bila perkahwinan itu juga tidak lari daripada ibadahnya kita kepada Allah. Selagi mana ikatan perkahwinan itu lama dan kekal dan baik, bahkan menjadi perkahwinan yang dirahmati dan berkati oleh Allah. Sebab itu istilahnya kita kata, adanya keberkatan di dalam perkahwinan. Bila ada keberkatan, insya-Allah dia adalah suatu ibadah, tak lari daripada maksud ibadah yang sebenar di dalam Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan tujuan kahwin itu penting juga, Ustaz. Selepas ni kita tambah sedikit, apakah tujuan sebenar perkahwinan? Selepas ni Ustaz, kita berzikir sebentar, berzikir sejenak, kembali selepas ini dalam Tayarlah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din untuk sama-sama kita meneruskan diskusi perbincangan kita dalam Tayarlah Ustaz pada pagi ini untuk kehidupan suatu ibadah. Dalam topik ibadah kita pada pagi ini, baik tadi Al-Fadhil Ustaz telah pun kongsikan berkenaan dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita tentang tujuan perkahwinan yang merupakan ibadah yang sekira agak lama lah dalam kehidupan Ustaz. Ya, kerana ialah mungkin ada orang yang tidak direzekikan berkahwin dan sebagainya, itu bab lain. Tapi Ustaz sebut tadi tujuan nikah juga mungkin sebagai tambahan. Ada orang berkahwin bukan tujuan untuk sebagaimana untuk mengikut sunnah Nabi SAW, tetapi perlu diluruskan niat itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Da'i Anas dan yang bertanya tadi juga. Kita nak menyambung sikit. Baik, pagi ni cerita bab kahwin pula Ustaz, sekejap. Sebab dah tanya tu tentang perkahwinan adakah suatu ibadah. Jawapan tadi dah kita faham, dia adalah suatu ibadah, bahkan dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Bila kita meninjau berbagai-bagai tadilah, maksud dia ada orang menikah Ustaz, ada orang kahwin kerana apa? Kerana terpaksa menurut kehendak ibu bapa. Dia kata belum sampai seru, dia kata belum lagi lah, umur dah 35. Kan? Dia rasa belum lagi. Ini pun ada juga. Tapi bila desakan datang daripada parents, daripada mak ayah, akhirnya dia buat keputusan nak kahwin. Ini pun jadi satu masalah Ustaz. Akhirnya nanti hambar perkahwinan itu kerana terpaksa. Ada yang sahabat saya sendiri Ustaz, kahwin tak sampai 1 hari bercerai. Disebabkan pasangan yang dipilih itu bukan kehendak dia, tetapi kehendak mak ayah dia. Jadi itu pun satu masalah.
Ini yang kita nak lihat. Bila disebut sebagai perkahwinan ini, dia merupakan suatu ibadah. Kalau sekiranya natijah perkahwinan itu ada natijahnya sehingga ke akhirat, Ustaz. Ini kita perlu lihat. Niat apa? Apapun dalam ibadah, amalan. Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Bila Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu amalan itu berdasarkan kepada niat. Apa yang kita niat, maka itulah yang kita akan dapat. Jadi kalau kita berkahwin tadi, niat kerana Allah. Aku nak tadi melihat suatu ketenangan yang sebelum ni masa aku bujang aku tak dapat. Masa aku anak dara aku tak dapat. Aku teruna aku tak dapat. Jadi aku nak ambil bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan litaskunu ilaiha. Bila kamu kahwin, kamu akan rasa tenang. Ni kita nak ni. Bahagia. Kita tak tengok dah orang yang, yalah maksud dia mata kita dapat jaga saya. Pelihara mata kita daripada melihat maksiat umpamanya. Dan begitu juga kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah ni iaitu rasa kebahagiaan dan juga warahmah, Allah sambung lagi, iaitu kasih dan sayang. Cuma ulama mufassir, ulama tafsir menyatakan mawaddah dikatakan juga suatu rasa bahagia sebelum mendapat zuriat, dan warahmah dia bahagia selepas mendapat zuriat. Baik, kita lihat di sini. Kita berkahwin tadi, kita amat menginginkan suatu hasil daripada perkahwinan. Apa dia yang kita katakan? Zuriat, anak. Dan bila mana anak tu kita nakkan supaya umat Islam ni lagi ramai Ustaz. Ustaz anak berapa orang dah? Baru dua. Saya 3. Alhamdulillah. Jadi kita nak lagi, kalau boleh lagi ramai. Kita nakkan apa? Nak menambahkan lagi jumlah umat Islam dan nak jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, dan mereka juga menjadi ahli syurga nanti juga dalam kumpulan yang ramai. Kita harapkan begitu. Betul. Jadi kerana itulah bila mana berkahwin ni terlalu banyak hikmah, terlalu banyak dia punya tujuan untuk negeri akhirat. Tapi kalau kahwin tadi Ustaz, kerana nafsu semata-mata, kerana nakkan harta si suami umpamanya, ataupun suami pula nakkan apa lagi daripada perempuan, dia tak ada kerja, kemudian dia nak duit daripada perempuan ni businessman. Tapi kita jangan lihat Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah bintu Khuwailid bukan kerana Nabi nakkan harta Khadijah, tidak. Ini kita kena sesuaikan. Sebab Khadijah yang meminang Rasulullah. Macam kita kata perigi cari timba ke timba cari perigi, gitulah. Jadi Khadijah ni nak Rasulullah, dan dia dah niat dah untuk apa? Satulah, tentulah diri Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang kedua, kalau kita lihat, dia nak mewakafkan hartanya, dia nak menginfakkan hartanya dalam perjuangan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dia nak tukar, nak replace, gantikan kekayaan harta yang ada pada Khadijah dengan pahala, dan akhirnya dia adalah Ummul Mukminin, wanita yang pertama menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita melihat, itulah keadaan yang sebenar. Tapi kalau kita ada udang di sebalik tom yam Ustaz, maksud dia kahwin tadi ada benda yang kita nak daripada orang ni, fulan bin fulan ataupun fulanah binti fulan, jaminlah niat bukan kerana Allah, bukan lillahi ta'ala, kahwin ni dia akan jadi hambar dan lama kelamaan boleh berlaku perceraian Ustaz ataupun perpisahan, wallahu alam. Masya-Allah, tabarakallah. Bila Ustaz sebut tentang niat ni, ada sahabat kita bertanya tentang niat, tapi sebelum tu kita nak raikan dulu sahabat pemanggil kita yang pertama di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Naim, Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh Kudai Johor ya. Apa khabar Haji? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah dapat panggilan pagi-pagi ni Silakan Haji, insya-Allah. Persoalannya Ustaz tengah bincang perkahwinan itu satu ibadah kan Ustaz? Ya. Jadi saya nak tanya Ustaz, kita cari makan untuk anak bini, cari rezeki, adakah dikira ibadah juga ke ataupun macam mana Ustaz? Sebab kita nak mencari hidup anak dan isteri adalah macam kewajipan jugalah Ustaz. Itu saja soalannya pagi ini Ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Haji Tukinun insan yang menjadi ataupun mengikuti rapat rancangan Tela Ustaz. Saya kira sebagai seorang ayah juga mewakili ayah-ayah di luar sana. Setiap debu yang melekat di kaki seorang ayah menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal Ustaz.
Baik, terima kasih Tuan Haji Tukinun daripada Johor, Skudai. Baik, bila mana dalam Islam dia ada dua, kita katakan satu ibadah khusus, yang kedua ibadah umum. Ibadah khusus ni kita boleh katakan ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah, yang disebut sebagai hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Sembahyang, kita kata puasa, zakat, haji, baca Quran, apa macam-macam lagi lah, kita kata itu ibadat khususiah. Dan yang kedua, kita jangan lupa, adakah tadi balik hidup ini kita katakan selain daripada sembahyang, puasa, zakat, haji apa semua tadi, kemudian tak ada lagi ibadah? Tidak. Jawapannya, setiap apa yang kita lakukan, perkara yang menatijahkan kebaikan, maka didefinisikan, dimaksudkan, diertikan suatu ibadah, maka disebut sebagai ibadah umum. Ibadah umum ni maknanya ibadah kita dengan manusia, manusia dengan manusia. Ada komunikasi, ada interaksi. Ini hubungan yang disebut hablum minan nas. Bila hablum minan nas, maka kita melihat apa juga kebaikan yang kita buat untuk kehidupan di dunia. Mencari rezeki macam hari ni, pagi-pagi lagi ada yang menjadi petani, ada yang menjadi penoreh getah, ada yang menjadi nelayan, pagi-pagi lagi dah keluar daripada rumah tuan-tuan. Ada yang pukul 3 pagi ada yang pukul 4 pagi, 5 pagi, ada yang pukul 6 pagi, mereka keluar daripada rumah mencari rezeki, kita kata sesuap nasi, untuk apa? Untuk menyara ahli keluarga. Itu sebab kita kena lihat di antara ciri ibadah itu, jangan ada sesuatu yang melanggar peraturan ataupun syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh suami cari rezeki, pastikan, make sure tempat kerja ataupun kerja yang dilakukan itu adalah yang halal. Halal ni penting. Kalau suami tadi orang Islam, dia pergi kerja kilang arak, Allahu Akbar, nak bagi makan nak bini, kemudian nak menyara hidup, ni darah daging. Sebab ada orang Melayu Islam kita yang kerja di kilang arak, Ustaz. Tu yang sedih. Ini yang dikatakan suatu perkara yang amat sedih berlaku ni di akhir zaman ni. Maka kalau sekiranya dia kata aku mencari rezeki, tapi mencari rezeki di tempat yang tidak tempat yang tidak diredai oleh Allah, maka dia sudah melanggar syariat, maka bukan lagi sebagai satu ibadah. Betul. Ataupun contoh, dia kerja di tempat yang bagus, halal lah kita kata, tapi dia tidak menunaikan solat Ustaz. Yang ni pun berat juga. Kemudian dia tidak membayar zakat. Dia tidak mengamalkan amalan sedekah. Duit yang dia dapat hasil daripada gaji tak cukup. Dapat 5,000, 10,000 tak cukup. Sebab apa dia tadi? Dia tidak menjadikan pekerjaan dia itu adalah suatu ibadah. Begitu juga kalau kita nak kaitkan juga Ustaz, perkahwinan. Kalau sekiranya perkahwinan tujuan nafsu semata-mata Ustaz, diabaikan tanggungjawab terhadap isteri, anak-anak diabaikan, kemudian hanya untuk melampiaskan nafsu semata-mata terhadap isterinya, apa yang berlaku itu tidak menjadi suatu ibadah di dalam perkahwinan. Itu niat tadi betul. Kalau niat tadi kerana Allah, maka macam mana pun tanggungjawab, dia mesti responsibility, accountability. Apa dia tugas, apa peranan kita sebagai seorang suami, apa peranan dan tanggungjawab kita sebagai seorang bapa. Ini yang kita takut. Bahkan bukan hanya perkahwinan itu dinilai sebagai ibadah, tanggungjawab suami tadi mencari nafkah Ustaz, tetapi dari sudut education, tarbiyatul aulad, bagaimana pendidikan, bagaimana asuhan, bagaimana kaedah, mekanisme, cara dia mendidik, membesarkan anak-anak asuhan itu, adakah dia sinkronis ataupun selari dengan syariat ataupun tidak. Jangan sampai peringkat kita jadi macam yang kata anak ni apa yang dia nak buat, membujur lalu melintang sapu Ustaz. Habis akhirnya apa yang bapa buat anak ikut. Kalau bapa berjudi, anak berjudi. Kalau bapa mencuri, anak mencuri. Yang ni yang kita nak avoid, yang kita nak elakkan, supaya pun tadi kalimah ibadah itu mencakupi satu package yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Baik, sedikit Ustaz, dorongan dan juga kata-kata semangat. Kadang-kadang ada ayah-ayah yang berkata, Ustaz, kami ni hanya mampu buat cari duit ni tak ada masalah Ustaz, tapi dalam nak membimbing keluarga, nak jadikan keluarga sebagai ibadah ni, kami bukan ustaz, dia kata. Jadi bagaimanakah kaedah yang terbaik Ustaz untuk meredakan? Kadang-kadang ni ini antara suara yang disuarakan oleh ayah-ayah di luar sana Ustaz.
Yalah. Kalau kita lihat tuan, betul lah pendidikan Islam ni dia bermula sebelum berkahwin sebenarnya Ustaz. Ya, tapi Barat dia mengambil pendidikan ni selepas berkahwin. Itu silapnya kita lihat bagaimana Nabi kata tungkahu mar'atul li arba', nikahilah kamu ke atas wanita itu dengan 4 perkara. Kata Nabi, yang pertama lima liha, kahwinlah kerana ada harta, boleh. Kemudian wali jamaliha, kahwinlah dia kerana apa? Kecantikan, boleh, tak ada masalah. Wali hasabiha, kemudian kahwinlah kerana keturunan. Yang keempat Nabi kata wali diniha, kahwinlah. Yang kata wanita itu, kata perkahwinan tadi ataupun wanita tadi, kahwinlah dengan suami wali diniha yang ada agama, fasbar bizatidin taribat siadab. Kalau kamu kahwin dengan kerana agama yang ada pada dia. Tapi Ustaz, bukan semestinya kita nak kahwin ni cari ustaz belaka dah. Kemudian yang lelaki pula nak kena cari ustazah belaka dah. Maksud yang ada agama ni, dia semayang, kemudian disuka pada ilmu agama umpama. Ini pendidikan sebenarnya before, sebelum married, sebelum kita berkahwin. Ini dalam Islam. Bila mana kita dah faham agama dan kita suka pada agama, mudah. Bagaimana kita aturkan, rencanakan kehidupan perkahwinan. Maka kita asuh isteri kita, didik supaya menutup aurat dengan sempurna. Kemudian nanti bila nak bersetubuh ada adabnya. Kemudian nanti bila nak beranak, nak lahirkan anak, ada sunnahnya. Azankan di telinga kanan, iqamat di telinga kiri. Kemudian 7 tahun, 7 hari beri nama yang baik, akikahkan anak, nampak? Sehingga 7 tahun suruh dia semayang. Di sini kita nampak suatu pendidikan yang sangat-sangat sesuai yang kalau kita ambil pendidikan Islam yang sebenar sebelum berkahwin. Malangnya hari ini tuan-tuan, sehingga selepas berkahwin, bahkan sampai anak dah 5 orang. Allah Ustaz, bapak pun tak ke masjid, mak pun tak tutup aurat, bapak pun tak semayang, mak pun tak semayang, baca Quran pun tak tahu. Yang ni yang kita sedih. Apa akan berlaku kepada anak-anak? Apa akan berlaku kepada zuriat? Apa akan berlaku kepada generasi umat Islam yang akan datang? Yang ini yang kita nampak akhirnya, ya, sebuah masyarakat, komuniti sosial masyarakat kita jadi bobrok, kata orang Indonesia. Dia akan jadi hancur musnah sebab tidak bermula tadi, ya, kita katakan perkahwinan itu niatnya adalah untuk bahagia di akhirat yang banyak daripada hanya untuk semata-mata kepuasan nafsu dunia. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Semoga Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita, ibu ayah sekalian, untuk kita berusaha belajar dan terus belajar, terutamanya ilmu-ilmu yang perlu kita siapkan sebagai bekalan kita menuju ke negeri akhirat. InsyaAllah kita berzikir sebentar sekali lagi. Terus setia menonton Tayarlah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Terang bulan, terang bercahaya, cahaya memancar ke Tanjung Jati. Jikalau hendak hidup bahagia, beramal ibadat sebelum mati. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi dalam Tayarlah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi berbicara topik ibadah, kehidupan suatu ibadah. Baik, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Kita nak teruskan lagi Ustaz. Kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita. Kita ada Sal Rasid Cik Ci yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah sesuatu perbuatan atau ibadah seseorang itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada niat orang tersebut? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah khusus dan ibadah awam? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada yang bertanya dan Ustaz Da'i Anas. Bila kita melihat tadi, bila ibadah ni dia ada asas dia. Yang pertama, kata ulama, asas dia ialah ketundukan. Bila kita melakukan ibadah ni, maknanya tujuan kita ialah tak lain tak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, iaitu disebut sebagai taqarrub ila Allah. Macam contoh kalau kita katakan ibadat khusus tadi dah tanya tadi, sembahyang umpamanya. Apa tujuan kita sembahyang? Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain daripada ketaatan kita kepada Allah,
Bila mana orang berpuasa untuk apa? Juga untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penting. Makna asas ibadah itu dia mesti ada cirinya ketundukan, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, iaitu kata ulama, bila mana ibadah itu dia ada al-hub, rasa cintanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada feel, Ustaz, ibadah yang kita lakukan itu dia tidak akan menjadi suatu yang ikhlas. Bila ibadah tak ikhlas ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah Sad, sesungguhnya apa kata Allah? Allah menyatakan fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minal mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah, iblis dan syaitan dia dah bersumpah, sesungguhnya aku akan menyesatkan anak Adam ni sehingga pada hari kiamat, kecuali yang dikatakan tadi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali bagi hamba yang melakukan ibadah ini dalam keadaan ikhlas. Ini tuan-tuan, ciri yang kita lihat, ibadah itu perlu dilakukan dalam keadaan ikhlas. Barulah Allah nilai. Kalau bukan dilakukan kerana ikhlas, dilakukan kerana something lah, kita kata tadi, kerana dunia yang kita nak, sebagaimana hadis hijrah Nabi, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imraati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih atau kama qala. Hadis sahih Bukhari Muslim. Mereka yang hijrah kerana Allah dan Rasul, Nabi kata dapatlah hijrah di kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau mereka, kata Nabi, tuan-tuan, hijrahnya kerana apa? Dunia yang dihajati dan juga wanita yang ingin dikahwini, maka hijrah dia fahijratu ma, apa yang dia niatkan, maka itulah yang dia dapat. Allahu Akbar. Nampak? Sia-sia muhajir yang begini. Yang kalau kita panjang, muhajir Ummi Qais, dia berhijrah dengan Nabi, sahabat ni. Tapi tuan-tuan, dia punya makwa, dia sudah ada di Yathrib, di Madinah. Kalau abang tak ikut Nabi hijrah, maka abang tak merasalah nak menikah dengan ai. Gitulah Ustaz, lebih kurang. Jadi kerana itu, dia pun hijrah. Lalu kata Ibnu Mas'ud, menceritakan kepada Rasulullah, Nabi menggelarkan dia sebagai muhajir Ummi Qais. Kalau niatnya bukan kerana Allah dan tidak memberi kesan natijah kepada akhirat. Kan itulah tuan-tuan, kena pastikan tadi nilai ibadah di sisi Allah, ketundukan dan ada rasa cintanya kita kepada Allah. Dan bila cinta tadi dilakukan semata-mata ikhlasnya lillahi ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, apa beza di antara ataupun apa maksud definisi ibadat khusus dengan ibadat awam ataupun ibadat umum? Saya dah sebut tadi di antaranya. Ibadat khusus ni hubungan kita vertikal di antara hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana apa dia ibadah umum disebut ataupun ibadah awam di antara manusia dengan manusia. Segala apa kebaikan yang kita buat, kita bantu tolong orang, sampai Nabi kata, kamu nampak kalau katalah kita kata duri ataupun sesuatu yang menghalang perjalanan di atas jalan raya, paku ataupun kayu, batu yang boleh memudaratkan, kamu buang. Maka itu dikira sebagai satu ibadah, pahala cukup banyak. Ataupun kita pimpin orang buta untuk menyeberangi jalan, umpamanya Ustaz, mudah dikira sebagai ibadah. Allah, cukup senang. Hari-hari ni yang katakan kita hidup celik mata, kita ada pahala ibadah. Bahkan sampai peringkat kita nak pejam mata balik pun, tuan-tuan, kita ada pahala ibadah. Sebelum tidur kita baca pula surah Al-Mulk. Kita nak baca lagi surah Waqiah, nak baca lagi surah Sajadah. Pahala tak? Pahala. Bahkan tidur itu pun tidur yang berpahala kalau Ustaz kita ada niat, ya Allah, Engkau kejutkanlah aku, sedarkanlah aku untuk aku bangun dalam pukul 4 pagi ataupun 5 pagi 1/3 malam. Untuk apa? Aku nak beribadah kepada Allah. Ini yang disebut dalam surah Sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman, kata Allah, mereka tidak meletakkan lambung mereka, rusuk mereka di tempat tidur, di tengah-tengah manusia yang ramai sedang nyenyak tidur berdengkur. Lalu kata Allah, yad'una rabbahum khaufa, mereka sedar 1/3 malam dan mereka bangun solat, berdoa, berzikir, baca Quran, wirid.
dan mereka juga dalam keadaan rasa takut kepada Allah. Nampak niat mereka balik tadi, mereka takut kerana Allah, mereka ada rasa cinta kepada Allah. Di sini dikira sebagai ibadah solid, bersih, hati suci. Bahkan ulama menyatakan ujian yang sebenar kalau kita sembahyang malam itu bangun sendiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar niat dia betul-betul dia melakukan ibadah dia kerana Allah ikhlas. Dan dalam keadaan watama'a, dia tamak, dia nak lagi, tak cukup dengan hanya 2 rakaat tahajud, dia lakukan lagi ibadah. Dia buat lagi dengan sembahyang sunat witir 11 rakaat contohlah. Ini Ramadan kita nak dekat dah tuan-tuan. Persiapan kita ni bulan Syakban dah hari ni. Mudah-mudahan sebulan Syakban yang belum qada puasa, qada itu ibadat yang khusus. Jangan dicuai, diabaikan. Jangan duk delay, duk drag. Takut nanti sampai dah raya tak qada lagi ustaz puasa yang lalu. Berapa tahun dah? 5 tahun dah. Fidyah pula kena bayar. Yang ni kalau kita kata ibadat khusus. Dan banyak lagi lah kalau kita nak sebut tentang perkara ibadah khusus, iaitu kita dengan Allah, ibadat haji, umrah. Ni ramai ni orang pergi umrah ni bulan Syakban, bulan Rejab yang baru ni. Maka itu kita boleh lihat sebagai satu peribadatan yang khusus kepada Allah, dan yang umum cukup banyak. Termasuklah tuan-tuan yang bertanya tadi pun dikira sebagai ibadah umum, dan yang menonton pagi ni Masya Allah, mudah-mudahan cecah sampai 1 juta aku Ustaz. Mudah-mudahan tuan-tuan, rancangan yang amat diminati oleh masyarakat Islam di seluruh negara, mudah-mudahan akan cecah 1 juta, 2 juta, 3 juta menonton. Tanyalah Ustaz pada pagi ini pun dikira sebagai satu ibadah umum yang Allah akan memberi ganjaran pahala, mudah-mudahan falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang seumpama air sungai mengalir yang tidak putus-putus. Allahu a'lam. Allahu akbar. Jangan lupa tekan kongsi untuk yang menonton di FB Live, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang menanti di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Saya nak tanya Ustaz, apakah bagi seorang isteri atau seorang menjaga rumah tangga, menguruskan suami, anak-anak, apakah dikatakan sebagai ibadah juga? Baik. Itu soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Robizan Abu Bakar bertanya soalan kehidupan seorang isteri yang menumpahkan sepenuh taat setia menguruskan keluarga Ustaz. Kadang-kadang dikira sebagai jihad ataupun sebagai ibadah dalam kehidupan. Ya. Bagus pagi ni dapat panggilan daripada seorang isteri. Kita doakan mudah-mudahan ciri yang ada ni dah nampak solehahnya Ustaz, ya. Mudah-mudahan lah, ya. Dan soalan ini betul, saya setuju sangatlah, ya, bagaimana ujian kehidupan, ya, sebagai seorang isteri, ujian sebagai seorang suami, ujian di dalam rumah tangga di akhir zaman ni Ustaz. Cukup hebat. Sebab kita hidup dalam keadaan dunia hari ini, dunia yang cukup mencabar. Berbagai-bagai obstacles, cabaran, dugaan dan macam-macam godaan-godaan Ustaz, yang akhirnya boleh meretakkan rumah tangga, bahkan sampai berpecah belah keadaan rumah tangga sehingga peringkat huru-hara rumah tangga yang dibina sejak awal. Dan kalau kita lihat pula ditambah lagi dengan perkara yang berada dalam media sosial, viral umpamanya, disebarkan perkara-perkara yang boleh kita katakan suatu perkara yang aib, tidak perlu didedahkan di dalam medsos, di dalam media sosial. Tapi hari ini ramai masyarakat mungkin barangkali mereka terlepas pandang ataupun dalam keadaan bernafsu sangat, ataupun ada tujuan-tujuan yang tidak baik, ya. Mengapa hal rumah tangga, mengapa hal dalaman rumah tangga nak didedahkan, nak disebarkan, walhal perkara tersebut jelas perkara yang disebut sebagai keaiban, sama ada suami ataupun isteri. Maka Nabi suruh kita tutup aib. Kenapa? Kerana di akhirat besok Allah akan tutup aib kita sekiranya kita menutup aib saudara-saudara kita, tak lagi kalau kita katakan aib ahli keluarga. Kerana itu, berbalik kepada soalan tadi, perlunya seorang isteri menumpahkan seluruh ketaatan kepada suami kecuali dalam perkara-perkara maksiat. Itu dalam hadis menyebut la ta'atan bi maksiatin, tidak ada ketaatan di dalam perkara maksiat. Sehingga kalau kita lihat
isteri yang baik, isteri yang solehah. Dia tidak boleh keluar daripada rumah tanpa izin suami. Apa pun berlaku di rumah sewaktu ketiadaan suami, maka isteri bertanggungjawab sepenuhnya. Kalau sekiranya keamanahan di dalam rumah tangga, keamanahan dia sebagai seorang isteri yang baik, maka solehahnya, pahala si isteri tadi, ini nak ceritanya, Masya Allah. Kalau sekiranya suami itu outstation 3 hari, penuh 3 hari itu dengan pahala ketaatannya kepada suaminya yang cukup hebat. Itu dalam hadis yang sahih diceritakan bagaimana seorang isteri bila mana waktu itu suaminya bermusafir. Lalu dia khabarkan kepada isteri tadi di rumah, ayah kamu gering sakit di rumah. Dia khabarkan. Isteri itu naam, macam tu mengangguk, ya saya faham. Tapi isterinya tadi tidak pergi ke rumah ayah untuk ziarah. Walhal ayah kandung, tuan-tuan. Kenapa? Dia kata sesungguhnya suami aku bermusafir. Suami aku tak tahu nanti aku keluar. Aku takut berdosa. Masa tu saya tak adalah handphone. Masa tu tak ada internet, tak adalah yang kita ada hari ni. Maka si isteri tadi tak pergi ziarah. Kalau kita kata kenapa kamu buat macam tu? Kamu ni anak, kamu tak takut ke derhaka ke dosa? Itu istilah kita lah. Walhal derhaka tu kita lihat dalam maksud yang lain nanti. Baik, kemudian yang kedua, akhirnya saya ringkaskan, isteri tadi diberitahu, ayah kamu yang gering sakit tadi telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bila meninggal pun dia tak ziarah ayah dia, jenazah ayah dia. Maka kenapa? Kerana dia kata suami aku tak ada. Suami aku ada urusan di luar, musafir yang agak lama mungkin di situ. Akhirnya Nabi SAW datang kemudian ke rumah isteri tadi. Dia kata, aku melihat ayah kamu ni sudah berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa? Kerana kesolehan kamu, kerana kamu ni cukup taat kepada suami. Sebab ayah dia masuk ke syurga sebab isteri tadi, anak dia tadi cukup taat pada suami. Tuan-tuan nampak tak? Tadi puan yang bertanya tadi. Inilah yang hebatnya kuasa yang disebut sebagai kuasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lanjutannya kepada suami. Bila kita taat kepada suami, maka Nabi kata kamu juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Mudah-mudahan jadilah isteri yang salihah dan suami yang misali untuk menyuburkan kehidupan yang disebut sebagai kehidupan suatu ibadah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Ayuh kita terus sejukkan bumi Malaysia dengan majlis ilmu dan terus kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjeda seketika, kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih sejam lebih kita telah pun bersiaran dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Halim Din untuk kita meneruskan topik ibadah, kehidupan suatu ibadah. Tuan-tuan dan puan, apakah hala tuju dan matlamat dalam kehidupan kita? Apakah kita telah meletakkan misi dan juga visi dalam hidup kita, iaitu tujuan tunggal kita hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk tontonan anda sehingga jam dan juga detik ini untuk Tanya Ustaz. Kita ada soalan yang berikutnya, Fadil Ustaz. Di Facebook kita ada Ismail Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah baginda Rasulullah SAW mengajar erti kehidupan suatu ibadah agar hidup kita berjaya di dunia hingga ke akhirat, Ustaz? Baik, terima kasih kepada Encik Ismail Maisah yang bertanya. Kalau kita biasa dengar juga orang duk sebut kalau kita kejar akhirat maka kita akan dapat dunia, Ustaz. Tapi kalau kita kejar dunia, kita tak dapat akhirat. Sebab itu Allah menyebut dalam surah Al-A'la, Allah kata sesungguhnya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Bahkan kamu melihat manusia ramai mengejar dunia, kata Allah. Kamu melihat ramai orang mengejar dunia.
Walhal kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan akhirat itu adalah baqa. Kerana itu, apapun kehidupan yang kita hidup di dunia ini, kesemuanya nanti akan masuk ke satu lubang yang saya nak sebut sebagai satu lubang kejayaan, Ustaz. Baik kita sebagai ahli bisnesmen, ahli perniagaan, baik kita sebagai pemimpin sebuah negara, baik kita sebagai seorang nelayan, baik kita apa juga jenis-jenis pekerjaan yang kita lakukan. Begitu juga tadi soalan berkaitan apa yang disebut sebagai suatu perkahwinan. Kesemuanya itu akan masuk ke dalam satu lubang kejayaan, iaitu tidak lain tidak bukan kejayaannya kita nak berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini kita lihat sebagai satu road to paradise. Ini bukan road to Wembley, tu bola Ustaz ya. Ini kita nak menuju road to paradise. Kesemuanya itu kita akan kumpul di satu tempat yang bernama jannah, yang disebut sebagai syurga. Kita tak mau berada di dalam neraka. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebut ya, sesungguhnya imma fil jannah wa imma ilan nar. Sebahagian mereka berada nanti dalam syurga dan sebahagian mereka berada di dalam neraka. Sudah tentulah bagi kita yang beriman, kita mengharapkan balasan nikmat, ganjaran pahala daripada sebuah kehidupan yang kita hidup di dunia ini, yang kita kata sebagai hidup yang fana. Hidup ini juga disebut oleh ulama Dr. Syaraf Al-Qudah menyatakan dalam kitabnya Al-Huda Nabawi fi Qalbi, bagaimana hidup ini disebut sebagai hanya fata morgana, bukan yang realiti tetapi fantasi. Tapi kalau orang yang mengambil dunia ini yang disebut sebagai ad-dunya madra'atul akhirah, ada setengah ulama kata ini hadis palsu, ada setengah ulama kata hadis marfu', dan apa dia, kita boleh mengambil dia punya kesahihan maksud dia itu dunia ini untuk apa? Untuk kita bercucuk tanam, menjadi ladang. Maka di sini kita nampak tadi soalan bagaimana kita nak menjadikan tadi hidup ni berjaya di dunia dan akhirat. Mesti kita melihat kepada apapun perkataan, apapun tindakan perbuatan, dan begitu juga hati, kesemuanya ke arah satu lubang tadi, kejayaan di akhirat yang banyak yang kita nak. Tapi kalau sekiranya kita menyimpang ya, dunia kita nak banyak dan akhirnya kita lalai akhirat, ini kita dalam keadaan tergelincir daripada landasan. Tapi kalau kita kata kaya, boleh tak Ustaz kita kaya? Boleh. Tak ada masalah. Sahabat Nabi kaya, Abu Bakar As-Siddiq kaya, Abdul Rahman bin Auf, Masya Allah. Tapi kekayaan mereka nampak. Zakat tak lupa bayar. Ni kita bisnes. Ya, kemudian keuntungan kita Masya Allah sebulan 100,000. Kali dengan 12. 1.2 juta umpama lebih kurang. Zakat yang dikena bayar lebih kurang 2.5%. Berapa jumlah zakat dikena bayar? 1.025.000 Ustaz. 25,000 zakat Ustaz. Dipikir ni satu benda yang aku bayar ni aku tak akan untung apa-apa di dunia. Walhal zakat itu nak membersihkan, nak menyucikan, nak membersihkan harta dan juga jiwa. Selain daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yang ni kita nampak. Boleh tak kita menjadi orang yang disebut sebagai pemimpin? Boleh. Tapi hendaklah kamu menjadi pemimpin yang adil. Kenapa? Nabi kata kamu akan dapat naungan nanti di akhirat kelak apabila kamu menjadi imamul adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang rakus, bukan pemimpin yang nak mengkayakan ya dirinya, ahli keluarganya semata-mata, tidak. Bukan pemimpin yang terlibat dengan rasuah umpamanya, abuse of power, buat penyelewengan kuasa dan seumpama dengan. Ini amat ditentang di dalam Islam. Maka tidak ada sampainya iaitu ke akhirat. Bahkan dia adalah golongan yang nantinya idhab ilan nar, akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, semangat kepada para pemimpin kita dalam mengemudi negara kita khususnya untuk menjadikan masyarakat kita, rakyat kita sebagai orang yang mencintai agama Ustaz, insya-Allah. Baik, banyak lagi akan kita kongsikan untuk siaran Tayla Ustaz kita pada pagi ini. Jadi kita akan kembali selepas ini di TV9. Kita akan tamat siaran di TV3. Terus setia menonton Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru, bersua di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 terus bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi pada pagi ini membicarakan topik kehidupan suatu ibadah, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Dan kepada anda para penonton yang ingin terus mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa di Facebook, untuk yang menonton di FB Live, tekan butang kongsi, share, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Al-Fadhil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya untuk kita raikan pada pagi ini. Intan Zurina Abdul Razak bertanya di Facebook, Ustaz, sekiranya kehidupan itu suatu ibadah, apa pula yang dimaksudkan dengan Islam itu cara hidup yang syumul? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya. Tuan dan perempuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita lihat disebut sebagai Islam itu cara hidup yang syumul, ni maksudnya yang kafah, yang menyeluruh, yang bersifat sempurna, kesyumulan, kita kata kesempurnaan. Dan Islam itu dilihat sebagai satu the way of life, maknanya suatu cara hidup. Cara makan diajar oleh Nabi, cara kahwin tadi diajar oleh Nabi, cara mendidik anak diajar oleh Nabi, cara berniaga pun diajar oleh Rasulullah. Bahkan begitu juga kita nak masuk tandas pun Ustaz dan tuan-tuan sekalian, diajar oleh Rasulullah SAW sebagai ittiba' sunnah. Maknanya cara kita melakukan sesuatu itu mesti selari dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan kesyumulan lagi, kalau kita lihat di dalam Islam itu, maka Islam ada meletakkan suatu hukum. Ada hukum halal dan haram, al-halal wal haram fil Islam. Ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang kita tak boleh buat. Makanan pun begitu juga. Banyak makanan yang kita boleh makan, tapi Allah melarang suatu makanan diharamkan. Contoh, kita tak boleh makan babi umpama contoh. Okey, binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah contoh. Minuman pun begitu juga. Kita nak minum apa juga air minum, tapi kamu tak boleh minum arak. Ini diajar. Ini cara hidup kita. Dan begitu juga nak berniaga, jangan menipu orang, jangan ada unsur gharar, jangan ada unsur penindasan. Maknanya kita nak kaya pun begitu juga boleh, tapi jangan sampai kita kaya menjadi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan manusia. Kesyumulan Islam itu kita dapat sesuatu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita hanya Islam pada nama, berapa ramai Ustaz? Dan hari ini tuan-tuan sekalian yang mengaku ana Muslim, ana mukmin, aku Islam, aku beriman. Tapi bila dilihat, bila mana ibadah khususnya yang sepatutnya dia tidak boleh tinggalkan setiap hari 5 waktu sehari semalam. Yang kita baru sambut peristiwa Isra' wal Mi'raj di dalam bulan Rajab. Bayangkan berapa ramai yang tak semayang di dalam negara kita. 5 waktu sehari semalam kajian disebut. Lebih kurang saat 85%, Allahu Akbar, yang tak semayang 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan tak rasa takut? Tuan-tuan tak rasa bila mana kita melupakan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya kepada hambanya. Sedangkan konsep perhambaan yang kita nak jadikan ianya hamba yang beribadah kepada Allah, maka mestilah tadi disebut saat ketaatan, menyerah diri kepada Allah, ketundukan, rasa cinta kepada Allah. Tiba-tiba kita tidak meletakkan tadi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah di depan. Kita berani pula melanggar perintah Allah. Kita berani pula meninggalkan sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ni tuan-tuan kita kena lihat. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kamu akan ditanya, kata Allah, setiap apa yang kamu lakukan, perbuatan kamu, percakapan kamu, kita akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Maka itulah, ya, janganlah kita mengambil suatu keadaan yang mudah, ringan. Jangan kita melakukan dalam keadaan sembrono tanpa melihat, iaitu ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan ataupun satu garis panduan yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Mudah kata Ustaz, kita kata kesyumulan Islam itu
apabila kita melihat Al-Quran dan kita melihat kepada hadis Nabi SAW sebagai rujukan. Maknanya bukan kita hidup ikut nafsu, tetapi ikutlah apa kehendak Allah dan juga kehendak Rasulnya. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Fadil Ustaz, bila kita sebut tentang kehidupan ni, terkadang ada orang yang Allah Ta'ala berikan kemewahan kepadanya dalam keadaan yang kehidupan bermewah ini salah satu perkara yang juga disebutkan dibimbangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apabila sebut kaya ataupun mewah ni, kaya yang bagaimana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Da'i Anas. Saya tertarik dengan soalan yang berkaitan dengan bahaya kemewahan, dan sekaligus saya terlintas dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, Ustaz, yang dikarang oleh marhum Ustaz Fahmi Zamzam. Hadis tu hadis al-hadis al-ashar, hadis yang ke-10. Rasul SAW ketika itu menceritakan kepada sahabat. Nabi kata, Nabi bersabda, Nabi kata, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah wa wudi'at baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Baik, lebih kurang maksud dia bagaimana sahabat, one day, satu hari nanti, yauma idzin, kamu nanti Allah tentukan kamu jadi orang yang kaya raya, Ustaz. Mewah, semewah-mewahnya. Ya, kamu daripada hari itu paginya yang disebut sebagai apa namanya tadi, pakaian. Allah. Kemudian seluar masuklah sekali. Kemudian kamu punya perhiasan, handbag kalau orang perempuan, yang laki jam tangan, Ustaz, cincin dan sebagainya. Yang jenis berjenama dan branded lah kita kata. Paginya tukar lain, tengah hari, petang, malam, masya-Allah. Yang kedua, Nabi kata iaitu wa wudi'at baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra. Sahfah ni pinggan besar, makanan pula. Paginya breakfast, di hotel yang jenama ternama. Kemudian tengah hari dia lunch. Kemudian petang pula dia tak main kopok leko, Ustaz. Yang ni dia punya petang dia tempat-tempat yang standard, resort dan sebagainya. Malam pula dinner, masya-Allah. Yang ketiga, Nabi kata wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Rumah kamu dahlah jenis rumah, Ustaz, macam-macam, lot banglo ada, semi-D ada, tersergam indah, dan dia punya decoration dalaman dia, internal design dia, internal design dia imported semua, Belgium, Perancis dan sebagainya. Orang ada duit, apa hal? Kita kata tak ada masalah. Money can buy everything. Duit segala-galanya, Ustaz. Ni kemewahan. Lalu sahabat kata kepada Nabi, bila Nabi sebut begitu, qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairu minal yawm. Sesungguhnya kalau kami ditakdirkan waktu itu kaya raya, mewah sangat. Lalu kata sahabat, kami punya kehidupan, ni sebuah kehidupan ni, kami punya hidup lebih baik daripada hidup pada hari ini, ya Rasulullah. Akan datang tadi, kami kaya ni, kami akan bertambah-tambah amalan kami, ibadah kami. Dulu kami baca Quran sehari 1 juzuk, tapi bila kami dah kaya nanti, pasti satu hari 30 juzuk khatam. Begitulah jaminan seolahnya sahabat kepada Nabi tadi. Kemudian begitu juga sedekah. Dulu kami sedekah sehari 100, Ustaz. Bila kami dah ada kaya mewah, kami akan sedekah insya-Allah mungkin 1,000, 10,000. Contoh gitulah. Ya, fakir miskin, anak yatim, sekolah tahfiz, no problem. Sebab aku ada duit, kami ada duit, kami akan lakukan, iaitu amalan sedekah yang hebat, zakat dan sebagainya bayar. Yang ketiga mungkin barangkali, yang dulu kami susah kami nak bangun ibadah setiap malam. Kami bangun mungkin tiap-tiap malam, tapi bilangan rakaat tahajudnya tak banyak, 2 rakaat 4 rakaat. Tapi bila kami dah kaya raya, kami nak 8 rakaat tahajud. Kemudian witir kami nak buat maksimum 11 rakaat. Contohlah begitu. Maka semua ni Nabi dengar, Nabi faham sangat. Sehingga Nabi kata qala la, Nabi kata tidak. Antum al-yawm khairum minkum yawma idzin, kata Rasulullah. Ustaz, Nabi kata, wahai sahabat sekalian, hari inilah al-yawm sebenarnya lebih baik kedudukan kondisi kamu, yang mana kamu boleh lakukan ibadah yang paling baik. Sebab kamu nak kata kaya sangat pun tidak, nak kata miskin sangat pun tidak. Cukuplah dalam keadaan kamu awsatihah. Maknanya kamu sederhana. Kamu ada duit, bukan kamu miskin. Dan kamu boleh melakukan amalan-amalan sedekah dan seumpama yang banyak. Kerana itulah kita melihat pengajarannya, supaya apa dia? Kalau kita nak jadi kaya, jangan terlalu mewah, Ustaz. Betul. Sebab dia ada bahaya kemewahan. Dan Nabi menyatakan ini di antara tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Sebab hari ini orang mengejar dunia, orang mencari dunia, lalu mereka melupakan akhirat. Walaupun Allah sebut
di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah, kejarlah untuk bekalan yang banyak bagi kebahagiaan negeri akhirat. Jadi kamu jangan lupa bahagian kamu, kata Allah, iaitu kehidupan kamu di dunia. Sebab apa dia? Kalau kamu ambil akhirat semata, kamu buang dunia, maka kamu tidak sempurna kehidupan kamu yang sebenar di dunia. Sebab kamu ada ibadah yang khusus kamu dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kamu ada ibadat awam ataupun ibadat umum yang kamu ada hubungan dengan manusia ataupun hubungan horizontal di antara hablum minan nas, manusia dengan manusia, tak boleh diabaikan. Wallahu akbar. Dunia tempat untuk kita meninggal, bukan tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Masya-Allah, tabarakallah. Kaya tak salah, tetapi bagaimana urusan kita menguruskan kekayaan itu di jalan yang diredai oleh Tuhan, yang Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan. Kita akan raikan soalan selepas ini. Terus dia menonton Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berzikir sebentar. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tayla Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedar tak sedar kita telah pun memasuki 1 Syaban pada pagi ini. Kurang lebih sebulan saya lagi kita akan memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan sama-sama kita persiapkan diri kita, lakukan persiapan dengan kita memperbanyakkan amal kita dan membiasakan diri kita dengan puasa sunat dan juga membanyakkan kita tadarus Al-Quran. InsyaAllah semoga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ballighna Ramadan, disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dan kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Halimdin. Ustaz, kita masih lagi berbicara kehidupan suatu ibadah. Kita ada soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Razali Zali Ismail, yang bertanya, baik, adakah semua perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah suatu ibadah, melainkan kita lakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak? Dan sedikit tambahan Ustaz, adakah sukan dan hiburan juga boleh dijadikan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya, tuan dan perempuan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ialah kita nakkan penjelasan, Ustaz, supaya kita faham dengan Islam. Sebab itu kita punya tagline tu, biar tahu jangan keliru. Betul lah tu. Bila kita nampak dalam Islam ni tadi, dia tidaklah menolak hal keduniaan. Ya. Kalau kita katakan sukan, umpama bola sepak, football, soccer, siapa tak minat bola, Ustaz? Ustaz minat, saya minat. Cuma tim mana-mana itu terbelah masing-masing lah. Nak buat pengakuan kelab mana, Ustaz? Itu kelab tu masing-masing punya ni lah. Kita rasa. Baik. Kemudian begitu juga, adakah contoh kita kata kita bergiat aktif tadi dengan sukan, menjadi atlet umpamanya, ahli sukan. Kadang-kadang dia menjadi suatu punca rezeki, Ustaz. Ya, pendapatan, mata income. Pencarian. Ya, mata pencarian. Dan begitu juga tak lari daripada hiburan dalam Islam. Contoh, adakah Islam melarang suatu yang disebut sebagai hiburan? Adakah Islam menolak totally hiburan? Oh, ini haram. Ya, kemudian sukan ni haram. Semua haram-haram dah. Kita perlu menghalusi. Sebab itu dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Syekh Dr. Yusuf Qardawi meletakkan satu syarat. Bila mana perkara yang halal itu yang ditentukan oleh syarak, ialah ia memberi suatu manfaat kepada agama dan juga tidak melanggar suatu syariat Islam, maka boleh kita katakan sebagai suatu perkara yang mubah, yang harus, yang kita boleh ambil. Bahkan kita melihat suatu kadang-kadang ia menjadi suatu kewajipan pula. Sekiranya contoh, kita ada kemahiran, Ustaz, ya. Kita kata kemahiran apa? Kita kata kemahiran aku ni menyanyi, contoh. Kan? Dan suara sedap, Ustaz. Macam buat buluh perindu lah kita kata. Dia menggunakan suara nyanyian dia itu untuk apa? Untuk contohnya sebaran dakwah melalui nyanyian, lagu nasyid, ya, zikir, kemudian apa dia, qasidah umpama contoh. Ini kita kata tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan Islam. Maka apa? Masalah tidak menjadi masalah.
Adakah Ustaz pendapatan daripada konsert, hiburan Islam, nasyid dan sebagainya itu, nyanyian itu dikira sebagai haram? Maka tidak. Sebab apa dia? Kerana itu di antara perkara yang telah disebutkan tadi. Dia ada sesuatu yang harus dan tidak melanggar syarak. Kecuali kalau kita hiburan tadi melanggar syarak, dalam keadaan berpeluk cium, dalam keadaan tidak menutup aurat, dalam keadaan kita tadi pergaulan yang bebas, dalam keadaan kita minum arak Ustaz. Yang ni jelas hiburan yang macam ni hiburan yang melanggar syariat. Maka pendapatan si penyanyi tadi dan seumpamanya boleh dipertikaikan. Begitu. Dan begitu juga kalau atlet tadi sukan, tak ada masalah. Dia nak jadi pelari yang hebat 100 meter, 200 meter, kemudian nak jadi apa lagi, pemanah umpamanya, ni sukan sunnah Nabi, renang dan sebagainya. Kalau sekiranya tidak terkeluar daripada garis panduan Islam yang meletakkan aurat mesti ditutup. Kemudian dalam dia bersukan, dalam dia berhibur, dia tidak meninggalkan solat Ustaz. Yang ni kita nak. Kita pergi stadium umpama tengok bola final dan seumpama dengannya. Jangan lupa solat. Kadang-kadang Ustaz kita tengok mereka shoot penonton-penonton ni. Ini yang bagusnya. Waktu semayang maghrib, mereka ambil air semayang Ustaz, mereka ambil tikar ke apa, ataupun tempat-tempat yang bersih, lalu mereka sujud, mereka semayang. Tapi dah kita nampak tak ramai. Cumanya kita kata apa dia? Patut tak? Ya, kewajipan kita tak boleh tolak. Walaupun saat itu saat yang kita kata sukar lah umpamanya. Contoh macam mana ni nak ambil air semayang gitu. Itu kita perlu usaha. Sebab kita tahu bahawa kewajipan tak boleh ditinggalkan. Yang ini compulsory, wajib semayang. Dan kita lihat tadi apakah selain daripada hiburan, sukan apa semua boleh dikira sebagai ibadah, melainkan perkara-perkara maksiat. Ya, setiap perkara yang menjurus ke arah akhirat yang disebutkan tadi kata ulama, perkara khair, perkara kebaikan, maka semuanya adalah dikira sebagai suatu ibadah yang Nabi sebut sehingga kullu ma'rufin sedekah. Sehingga apa perkara kebaikan yang kamu buat ma'ruf, kata Rasulullah, dikira sebagai sedekah. Sedekah itu ialah sebagai suatu ibadah. Bila ibadah itu, ibadah yang kita lakukan tadi ikhlas, dia ada ciri ketundukan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia ada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Ustaz, dinamakan dan dijenamakan sebagai satu ibadah, sehingga kesannya akhirat itu ialah pahala amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan, berikan kepada kita. Maka untuk akhirnya kita jadikanlah hidup kita tadi sebagai kehidupan yang cukup diredai oleh Allah. Itu je penting Ustaz. Bila Allah redha ni, bukan kata apa yang kita buat, kita buang air besar pun Allah redha, bermakna pahala kita. Kita kencing Allah redha, maka pahala. Maksud daripada kita basuh suci ikut cara Islam. Bila kita bersetubuh dengan isteri, kita ada mandi hadas besar, kita ikut cara Islam. Bayangkan pahala tak pahala. Cuma di dalam perkara pembaziran, umpama menggunakan air mandi, tak ada masalah, mubah, suatu benda yang baik, yang harus, kemudian bahkan ada mandi yang sunat, ada mandi yang wajib. Tapi kalau kita cemari, contoh tadi, mandi tadi dengan menggunakan air dalam keadaan membazir, wuduk kita gunakan air dalam keadaan membazir, contoh. Ini banyak tuan-tuan, saya nak peringatkan. Jangan kita membazir ketika mana berwuduk, baik di masjid, di surau ataupun di rumah. Sehingga Nabi kata sesungguhnya ada pembaziran ketika mana kamu mandi, air sungai itu di depan rumah kamu. Sahabat terkejut, rupanya ada maksud istilah pembaziran menggunakan air, sekalipun air sungai free. Jadi kerana itu jangan cemari ibadah tadi dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, sekalipun perkara itu sehingga disebut sebagai karahah ataupun makruh. Jangan kita ambil, alah Ustaz, makruh dia bukan haram. Kalau kita teruskan buat, maknanya rugilah Ustaz, sebab kita tak dapat pahala. Kita nak kekalkan yang sunat, mandubah, yang wajib tadi kita terus dan kita kekalkan. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada soalan saya kira mungkin yang terakhir pada pagi ini daripada Sahziatul Sidik di Facebook. Bagaimanakah kaedah untuk menjadikan setiap perkara itu sebagai ibadah yang istiqamah? Ini kerana semangat itu hadir hanya waktu tertentu sahaja. Misalnya di bulan Ramadan. Namun apabila masuk ke bulan lain lemah.
ataupun tiada semangat untuk istiqamah melakukannya, Ustaz? Baik, cantik soalan terakhir Ustaz kita ni. Memang betul-betul kita kata nak hampir Ramadan ni. Kan? Cerita Ramadan ni tahulah ya, mula awal memang semua orang semangat. Allahu akbar. Kita tahulah riuh rendah surah masjid dengan selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Seronok di surau lama, anak-anak kita masa kita kecil-kecil. Saya dah kat 50 Ustaz Lepas tu kalau kita tengok dulu-dulu tahun 80-an Ustaz, seronok bila masjid ni dan surau ni memang kita kata seronok meriah Ustaz. Kan? Kemudian di samping tu juga dengan anak-anak bermain macam-macam lah. Ada yang main mercun lah dengan okey, soalnya bagaimana tadi? Kita perlu melakukan suatu amal soleh dan ibadah ni secara konsisten, iaitu dalam bahasa Arab istiqamah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Sufyan bin Abdullah Saqafi bertanya kepada Rasulullah SAW, hadithni bi amrin a'tasimu bi ya Rasulullah. Can you tell me? Begitulah Ustaz, lebih kurang maksud dia, beritahu tak? Boleh beritahu tak pada aku ya Rasulullah? Suatu yang aku boleh berpegang dengannya, aku tak mau putih. Aku tak mau terungkai lagi dah. Lalu qala, Rasulullah jawab, Rabbi Allah thumma istaqim. Kamu hendaklah kekal ingatan kamu, iman kamu dan amalan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, thumma istaqim. Berada kamu di atas landasan yang lurus. Inilah Ustaz, suatu perkara yang susah kita nak buat secara konsisten. Sebab tu ulama kata, kamu buat sikit tak apa, tapi kamu kekal. Jangan kamu buat sekali banyak kemudian kamu tinggalkan. Nampak? Berdikit-dikit tapi kamu kekal. Contoh, tiap malam tahajud 2 rakaat. Berapa tahun dah? 10 tahun. Saya buat tak banyak Ustaz. 2 rakaat. Kemudian witir 1 rakaat. Tapi alhamdulillah Ustaz, 10 tahun ni satu malam pun saya tak pernah tinggal Ustaz. Masya Allah. Yang ni, yang kalau kita ambil dia punya point dia, dan kita naklah hijrah, kita nak ada anjakan, kita naklah ada sikit orang kata apa dia penambahan. Mungkin tahun yang ke-11 kita buat pula 4 rakaat tahajud, kemudian witir 3 rakaat 2 salam umpamanya. Quran pun begitu juga. Kan? Mestilah ada dia punya hijrah dia ataupun anjakan. Janganlah yang kita ambil bacaan Quran mula-mula huruf ni semua Ustaz, bismillahirrahmanirrahim, nun, sadaqallahul azim. Nun sampai dah 10 tahun tak jadilah. Bismillahirrahmanirrahim, hamim, sadaqallahul azim. Dia ambil huruf-huruf Yasin, Tasin, Mim. Maknanya kita nak adalah dia punya penambahan. Syurga yang kita nak pun ada banyak tingkatan. Kerana itu kita fastabiqul khairat, berlumba. Kita nak buat baik yang banyak. Jadi bagaimana kita nak konsisten tadi, nak ajarnya biar kita tak lama, tak banyak, tetapi kita sedikit-sedikit, insya-Allah istiqamah kita, mudah-mudahan syurgalah yang kita akan peroleh nanti di akhirat. Cukup sekadar itu Ustaz, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan yang banyak pada pagi yang mulia ni, insya-Allah. Amin, insya-Allah mudah-mudahan. Kain dicelup menjadi baju, kain dapat dilipat-lipat, pakaian hidup aib dan malu, pakaian mati amal ibadat. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Halim Din. Dan terakhir Ustaz, kita di minit-minit akhir ini mengucapkan juga terima kasih kepada para penonton atas kesudian untuk menonton kita dengan topik kehidupan satu ibadah. Dan saya kira seperti tadi Ustaz telah pun ceritakan, saya kira sebagai satu kesimpulan akhirlah untuk sama-sama kita ambil sebagai satu pelan tindakan untuk kita membiasakan yang betul dan kita betulkan yang biasa. Dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba, bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka as-sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya Hannan ya Mannan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min
لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وعبادتنا ومجلسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Salimdin. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan para penonton, esok sebagaimana biasa, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan moderator Da'i Hadari dan panel Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim untuk tafsir taranum serta tadabbur surah As-Saffat ayat yang ke-66 sehingga ayat yang ke-70. Jadi terus yang menonton Tanyalah Ustaz, ayuh sama-sama kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wal 'afwa minkum, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.